Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli bersama rakan penyampai saya Nur Syazwani, dan kita masih lagi nak membincangkan sedikit mengenai isu dalam negara kita melibatkan isu kesihatan dan juga isu ekonomi, iaitu disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kita tahu sudah memasuki 500 hari negara kita dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan kini kita beralih kepada Pelan Pemulihan Negara. Dan tidak dinafikan sepanjang tempoh ini banyak isu yang timbul, terutama isu kesihatan maupun isu ekonomi dan juga kewangan. Ada keluarga yang hilang orang tersayang, ada juga mereka yang hilang mata pencarian susulan terjejas dengan jangkitan COVID-19. Dan di sini, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA berperanan untuk menawarkan bantuan bagi memberi kelegaan kepada mereka yang terjejas, Azwani. Ya, dan dalam awal pagi hari ini kita nak membincangkan serba sedikit mengenai fungsi, peranan serta apakah bentuk bantuan yang boleh ditawarkan agensi ini, iaitu NADMA. Dan untuk itu kita akan bersama Muhammad Azhan Mat Amir yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana NADMA. Selamat pagi Encik Azhan. Selamat pagi Fizi dan Wani. Ya, Encik Azhan, pertama sekali mungkin kita tahu Agensi Pengurusan Bencana Negara ini berperanan untuk menawarkan bantuan ataupun kita tahu adalah bagi menguruskan fungsi-fungsi langkah bencana sekiranya berlaku. Mungkin pertama sekali Encik Azhan boleh terangkan kepada kami fungsi dan juga usaha serta langkah yang telah diambil oleh NADMA dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Fizi, terima kasih Wani, terima kasih Astro kerana telah sudi menjemput pihak NADMA untuk bersama-sama menerangkan ataupun menjelaskan usaha-usaha bantuan yang telah dan akan terus disalurkan oleh pihak kerajaan melalui NADMA. Okey, basically NADMA ataupun Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri adalah sebuah agensi yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal bencana di dalam negara dan di luar negara yang berkaitan dengan Malaysia. So dalam konteks COVID-19 ini, di mana COVID juga adalah merupakan satu bencana kesihatan, jadi NADMA secara tidak langsung terlibat bersama-sama dengan agensi utama dalam memerangi COVID, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi NADMA dalam konteks memerangi pandemik COVID-19 ini, banyak perkara-perkara ataupun tugasan yang telah ditugaskan. Antaranya adalah berkaitan dengan pembukaan stesen kuarantin, kemudian pembukaan pusat kuarantin berisiko rendah, PKRC. Kita juga ada menguruskan bantuan-bantuan kepada rakyat yang terkesan akibat COVID-19 ini. Dan yang pada pagi ini yang ingin kita kongsikan adalah bagaimana pihak NADMA menjalankan urusannya, menunaikan tanggungjawabnya atas arahan kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat COVID. Jadi dalam konteks ini kita ada memberi bantuan, satu dalam bentuk bakul makanan yang diselirkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Yang keduanya kita ada memberi bantuan kepada rakyat Malaysia sahaja yang telah diarahkan kuarantin oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan oleh kerana arahan ini, maka rakyat yang ini terkesan terjejas pendapatan mereka kerana mereka tidak boleh keluar bekerja, jadi pendapatan mereka tidak ada pada waktu itu, dan jadi bantuan kerajaan adalah RM100 bagi satu hari selama maksimum 14 hari. Itu untuk bantuan yang kedua. Dan bantuan yang ketiga adalah bantuan kepada waris si mati yang meninggal dunia akibat COVID-19. Ini juga adalah kepada rakyat Malaysia sahaja. Bantuan secara one-off sebanyak RM5,000 Malaysia kepada waris si mati tadi ni.
Encik Hazan telah pun memperincikan sedikit mengenai bantuan khas COVID-19 oleh NADMA ini sendiri, sebagai contohnya RM5,000 kepada waris si mati disebabkan oleh COVID-19 dan juga RM100 bagi mereka yang dikuarantin dan juga bagi mereka yang hilang mata pencarian semasa mereka ini dalam tempoh kuarantin ataupun dalam tempoh dijangkiti COVID-19 itu sendiri. Dan mungkin Betul. kita ingin melihat dari sudut berapa ramai ataupun berapa peruntukan yang telah pun diberikan oleh kerajaan secara keseluruhannya untuk insentif-insentif ini, dan berapa ramai yang sudah menerima bantuan setakat ini, Encik Hazan? Okey, untuk bantuan yang RM100, setakat ini permohonan yang kita telah terima adalah sebanyak 31,218 permohonan. Dan daripada jumlah itu, 11,000 adalah tidak layak memohon. Yang layak memohon dan yang telah kita luluskan bayaran adalah seramai 14,923. 14,923 orang. Dan daripada jumlah yang telah kita bayar ini adalah dari segi nilainya 20.1 juta ringgit Malaysia yang telah kita keluarkan. Kita bantu kepada mereka yang hilang pendapatan akibat arahan kuarantin oleh pihak KKM. Untuk bantuan kematian pula, walaupun kita mengetahui bahawa jumlah kematian semakin hari semakin meningkat akibat COVID, kalau tak silap saya semalam sudah mencecah 9,000 angka kematian. Ya. Dan oleh kerana kematian ini kita bantu kepada rakyat Malaysia sahaja. Dan cuma isunya kat sini, permohonan yang kita terima daripada waris mati ni tak ramai sangat. Setakat ni kita cuma terima 2,587 orang saja. 2,587 permohonan yang kita terima, dan setakat ni yang pembayaran yang kita telah buat adalah seramai 1,473. 1,473 orang. Dan yang lain-lain tu kita masih lagi dalam proses untuk memadankan data yang kita terima dengan data yang dikemukakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi jumlah yang telah kita bayar dalam bentuk ringgit Malaysia adalah sebanyak 6.15 juta ringgit Malaysia. So itu jumlah pemohon yang telah pun kita uruskan bantuan RM100 dan juga bantuan RM5,000 tadi. Fizi dan Wani. Ya, Encik Azhan, kalau kita lihat daripada jumlah yang Encik Azhan dedahkan tadi dengan mungkin kalau kita boleh lihat kepada jumlah kematian dalam negara itu kini menghampiri 10,000, tetapi jumlah mereka yang mendaftar itu adalah sangat kurang berbanding dengan jumlah kumulatif. Dan adakah Encik Azhan berpendapat kesedaran masyarakat berkenaan dengan insentif ini masih lagi rendah, dan mungkin dari pihak NADMA sendiri apa yang bakal dilakukan untuk memastikan mereka yang terkesan dan juga mungkin waris akibat kematian COVID-19 ini dapat menerima insentif tersebut? Okey, untuk bantuan seperti yang saya sebut tadi, bantuan tabung COVID-19 untuk perkara yang saya sebut tadi, sebenarnya pihak kerajaan telah pun mulakan sejak tahun lalu lagi. Tahun 2020 lagi. Bantuan-bantuan yang saya sebut tadi. Cumanya pada waktu itu, kes-kes kematian tidaklah seramai, tidaklah sebanyak seperti apa yang berlaku pada tahun ini. Tetapi usaha-usaha nak membantu telah pun ada. Dan usaha-usaha untuk kita menguar-warkan, memaklumkan kepada semua rakyat Malaysia yang terkesan akibat COVID ini untuk memohon bantuan kepada pihak NADMA telah pun kita adakan. Kita telah untuk makluman Fizi dengan Wani, saya rasa kita pernah bersama sebelum ni kot, dalam rancangan Astro. So kita pun telah menyebutkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan bantuan yang dikemukakan. Kita telah menggunakan media elektronik, televisyen, Astro, TV3, TV1, RTM, bernama TV, even radio juga kita pakai, kita menguar-warkan
selain daripada media sosial, Facebook, Twitter, dan juga kepada portal NADMA itu sendiri, dan juga portal kepada semua kementerian yang ada dalam kerajaan hari ini, semuanya kita mengguna pakai untuk kita menguar-warkan. Betul. Cuma isunya dekat sini, kemungkinan tak semua rakyat yang maklum akan perkara ini. Dan kemungkinan ada juga antara isu yang kita dapati, bila arahan PKP ini diberikan dan kebanyakan agensi kerajaan bekerja daripada rumah, kaunter tutup dan sebagainya, dan saya difahamkan mereka ada mengalami kesukaran untuk mendapatkan sijil kematian. Sedangkan sijil kematian adalah salah satu requirement daripada pihak kita untuk membuktikan bahawa si mati ini telah pun meninggal dunia akibat COVID. Tetapi pihak kita di NADMA menyedari akan perkara ini, telah pun menyatakan bahawa sijil kematian tu kalau ada okey, boleh hantar. Kalau tak ada, apa-apa surat pada hospital ataupun surat untuk kebenaran menguburkan mayat. Itu juga boleh diguna pakai untuk dokumen hantar kepada kita, selain borang-borang permohonan yang memang mereka kena hantar kepada kita. So bila hantar dekat kita di NADMA, so kita akan uruskan permohonan ini dengan segera. Dan saya mengambil kesempatan di sinilah kepada, mungkin sekarang ni saya dengan Astro, kita nak minta pihak Astro untuk sentiasa kalau boleh dalam rancangan TV mereka ke atau radio, untuk sentiasa menguar-uarkan tentang bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui NADMA ini. Okey, memang kami akan sentiasa menyokong NADMA, terutama kita nak memberikan insentif kepada rakyat yang terjejas, kehilangan orang yang tersayang dan juga mungkin mereka terjejas disebabkan oleh pendapatan ini. Namun tadi Encik Azan telah pun menyentuh serba sedikit syarat, mesti menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap dan sebagainya. Dan kita ingin melihat kepada syarat-syarat asas terlebih dahulu bagi mereka yang ingin membuat tuntutan dari segi insentif yang RM100 itu yang pertama, dan juga bagi mereka syarat yang dikenakan kepada mereka bagi mereka yang ingin menuntut tuntutan RM5,000 apabila mereka ini kehilangan orang yang tersayang. Mungkin ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon-pemohon ini. Mungkin Cik Zahan dapat kongsikan dengan kita. Okey, terima kasih Fizi. Syarat untuk memohon mudah saja. Untuk bantuan kematian RM5,000 one off, kematian mestilah dari kalangan warga negara Malaysia sahaja. Maknanya waris si mati, katalah anak, mohon kepada kita untuk kematian ayah ataupun ahli keluarga mereka. Jadi satu, warga negara. Dan kemudian dapatkan semua borang-borang yang ada di dalam portal NADMA yang boleh diperolehi pada www.nadma.gov.my, and then ada borang permohonan di situ. So pemohon boleh memohon, isikan borang di situ dan kemudian kemukakan salinan sijil kematian ataupun apa-apa dokumen yang menyatakan bahawa si mati ini telah meninggal dunia akibat COVID, sama ada pada pihak hospital, kalau boleh dapat. Kalau dah ada sijil kematian lagi bagus. Kemudian kemukakan juga salinan sijil IC yang si mati, dan juga nyatakan juga penyata bank untuk waris tadi. Kerana kita akan membayar, menyalurkan bantuan dalam bentuk EFT kepada pemohon tadi. Jadi itu untuk yang RM5,000. Simple saja. Kemudian untuk yang bantuan RM100 satu hari akibat arahan kuarantin tadi. Jadi sama juga, pergi kepada portal NADMA, dapatkan, isikan borang permohonan yang ada di situ. Kemudian hantarkan borang akuan kehilangan pendapatan, ada juga di dalam portal. Dan kemudian kalau ada surat
akaun bank. Akaun bank untuk memudahkan kita menyalurkan bantuan. Dan juga yang lagi satu adalah arahan daripada pihak KKM kepada pemohon tadi tentang arahan berkuarantin. Kalau ada surat daripada KKM, iaitu boleh mohon. Kalau tak ada surat tu, kita tak boleh nak membantu. So, pemohon kena make sure dapatkan surat arahan pada pihak KKM. Okey, kita juga nak tahu berapa lama agaknya proses tuntutan itu untuk kita dapatkan bantuan tersebut, mungkin bagi mereka yang terjejas dan juga waris mereka yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bincangkan perkara tersebut. Azhan Mat Amir. Encik Azhan, kita nak teruskan kepada soalan sebelum kita berhenti rehat tadi. Kita dah perincikan ataupun Encik Azhan dah perincikan syarat-syarat kelayakan yang perlu dikemukakan. Tapi kita juga nak tahu berapa lama agaknya proses kelulusan untuk bantuan ini dan adakah bantuan ini mempunyai tempoh masa yang tertentu bagi mereka yang ingin kemukakan permohonan? Okey, setakat ini tiada sebarang tempoh yang kita tetapkan. Setakat ni kalau ada apa-apa kematian akibat COVID ataupun ada sebarang arahan kuarantin oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, maka pemohon boleh menghantar permohonan ini. Cuma kami minta kalau boleh mohon segeralah. Jangan mohon lambat. Kita takut mungkin pada satu ketika kerajaan buat keputusan kita hentikan bantuan ini. Jadi untuk nak mengelakkan perkara ini, bila berlaku kejadian kematian akibat COVID ataupun ada arahan kuarantin ini, hantar segera, mohon segera pada kami di NADMA. Okey, maknanya tempoh ni masih lagi ada sekarang ini. Okey, untuk berapa lama proses yang kita ambil untuk menguruskan permohonan ini, normally kita akan ambil dalam tempoh 30 hari 30 hari daripada permohonan lengkap kita terima. Tetapi dalam banyak kes, kita dapat menyelesaikan dalam masa tempoh dalam masa 2 atau 3 minggu saja. InsyaAllah kita boleh selesaikan bayaran kepada pemohon-pemohon ini. Cik Azhan, tadi kita dah memperincikan mengenai sedikit mengenai syarat-syarat. Mungkin ada soalan susulan saya nak bertanya mengenai syarat-syarat. Ini kita tahu untuk mendapatkan insentif RM100 itu, mereka ini perlu menunjukkan dari segi surat kuarantin oleh KKM dan sebagainya. Kita tahu pada ketika ini, terutama yang di Lembah Kelang, kita tidak digalakkan untuk pergi ke CAC dan sebagainya kerana lambakan ataupun kerana boleh saya katakan ribuan orang terlalu ramai di sana dan hanya mereka yang mempunyai simptom yang berat saja boleh pergi ke sana, selainnya boleh melalui online saja. Bagaimana mereka ingin mendapatkan surat kuarantin daripada KKM itu sedangkan mereka ini tempoh kuarantin mereka ini hanya diperintahkan kepada mereka, tiada pemakaian gelang dan sebagainya. Bagaimana agaknya untuk dapatkan surat itu? Mungkin ada cara untuk Encik Azhan perjelaskan kepada mereka ini semua. Tadilah macam saya kata, surat ini arahan untuk kuarantin dan sebagainya dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan daerah ataupun CPC. Maknanya dapatkan surat tersebut daripada agensi ini, sama ada melalui telefon atau bagaimana, maklumkan bila dapat arahan itu, dapatkan surat tersebut dan hantar saja kepada kita. Tadi macam saya kata tadi, sekarang ni kita tak ada satu tempoh yang khusus. Maknanya masih ada masa lagi. Bila satu arahan telah keluar, kalau dalam keadaan biasa sebelum ni memang dia akan keluarkan satu surat. Cuma dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan Hafizi kata dia nak bergerak pergi ke CBC pun tak dibenarkan dan sebagainya, nak pergi kepada PKD pun tidak, agak sukar. Cuba hubungi dahulu melalui telefon dan sebagainya untuk dapatkan secara rasmi arahan dikuarantinkan ini. Cik Azhan, pastinya kalau bagi mereka yang sedang menonton ini, mereka ini pernah dijangkiti COVID-19 pada tahun lepas, mungkin pada Mac, adakah mereka ini layak juga untuk memohon dan mungkin mereka ada kehilangan waris sejak pada Mac tahun lalu lagi, mereka layak untuk memohon pada ketika ini? Ya. Hello? Ya, Cik Azhan silakan. Ya,
macam saya kata, bantuan ini telah pun bermula sejak tahun lepas dan masih berlangsung sehingga sekarang. So kalau kematian ini, arahan kuarantin berlaku pada tahun 2020, tahun lepas, belum memohon lagi, maka boleh memohon kepada kami. Kami masih boleh menerima dan kami akan proses. Tak ada masalah, boleh hantar. Encik Azhan, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh NADMA juga ada penafian yang dilakukan di mana NADMA berhak untuk memutuskan jumlah bantuan berdasarkan dokumentasi yang dikemukakan atau mungkin akan menolak permohonan yang tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan. Apa antara kriteria-kriteria tersebut yang mungkin apabila orang ramai itu ingin memohon kemungkinan akan ditolak, itu apa yang perlu dielakkan sebenarnya? Yalah, sekarang ni kita menyebutkan bahawa kita akan membantu dan semua pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Dan dari segi permohonan kuarantin, contohnya, saya sebut tadi kita memohon kita akan menyalurkan bantuan satu hari RM100 selama 14 hari maksimum. Tetapi ada juga bila kita menerima permohonan, mereka memohon sebanyak 14 hari. Tetapi bila kita semak dan sebagainya, permohonan tu tak sampai pun pada 14 hari. Mungkin dalam 10 hari, ada yang 5 hari dan sebagainya. Jadi pada ketika itu NADMA boleh memutuskan jumlah hari yang boleh dibayar. Itu untuk yang bantuan RM100. Untuk bantuan one-off RM5,000 kematian, setakat ni memang kita akan bayar dengan jumlah RM5,000. Tak ada masalah yang tentang itu. Cuma isu tentang RM100 saja tadi. Mungkin tak dapat maksimum 14 hari, kemungkinan akan dapat kurang daripada itu. Bergantung kepada dokumen dan pengesahan oleh pihak KKM tentang bilangan hari pemohon ini dikuarantinkan. Akhir sekali, Encik Azhan, mungkin Encik Azhan boleh berikan sedikit nasihatlah kepada pemohon yang ingin membuat permohonan ini agar proses tersebut dipermudahkan sebenarnya. Okey, arahan daripada kami NADMA saya kata tadi mudah saja. Maknanya setiap pemohon, setiap rakyat Malaysia yang jatuh dalam kategori yang boleh memohon untuk bantuan RM100 dan juga bantuan RM5,000 tadi, boleh memohon. Dapatkan segala borang-borang permohonan ini daripada portal NADMA. Dan kemudian memohon, hantar kepada kami dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Jangan hantar dokumen yang tak lengkap. Bila tak lengkap, kami di NADMA terpaksa nak menghubungi balik permohonan ini dan dia akan mengambil masa yang agak lama juga kerana kita banyak juga permohonan. Jadi make sure pemohon kena pastikan bahawa semua borang-borang dokumen adalah lengkap dan bila dihantar, kita di pihak NADMA akan tengok, kita akan puas hati, semua dah lengkap, mana kita dah boleh memproseskan permohonan tersebut. Dan seperkara lagi, saya ingin menasihatkan kepada semua rakyat Malaysia yang terkesan tadi untuk memohon segera. Mohon segera, jangan tunggu lambat. Saya risau keadaan sekarang ni, kerajaan masih lagi kata boleh membantu, tetapi kita tengok yang akan datang kita tak tahu bagaimana. Jadi selagi bantuan ini masih lagi berlangsung, mohon segera. Kita minta semua media elektronik bantu kita mengeluarkan kepada semua rakyat Malaysia bantuan akibat COVID ni ada disediakan oleh pihak NADMA dan mohon kepada semua yang terkesan untuk memohon segera untuk kita proses bantuan ini. Okey, baik, cukup dari segi penjelasan yang diberikan oleh Encik Muhammad Azhan Mat Amir, Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana NADMA. Sebenarnya banyak dari segi bantuan-bantuan dan juga insentif yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu meringankan sedikit beban, terutamanya apa yang Encik Azhan terangkan sebentar tadi, dari segi insentif RM100 setiap hari bagi mereka yang dikuarantin dan juga bagi RM5,000 akan diberikan kepada waris yang kehilangan nyawa disebabkan oleh COVID-19.
COVID-19 dan anda disarankan untuk memohon dengan segera di laman sesawang NADMA untuk pastikan anda tidak terlepas peluang mendapat insentif yang diberikan oleh kerajaan, sedikit sebanyak dapat meringankan beban anda ketika pandemik ini, Syazwani. Ya, dan saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat kami bawakan hari ini. Saya Nur Syazwani Safusham. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.